Kita ambil kata tiang tu ada ke tidak? Ada tu. Dia bukan sifat. Ada tu bukan sifat. Ada tu hal keadaan tiang sebagai ada. Itu bagi subut. Yang kita subutiah tu. Yang kita sifat Allah tu subutiah. Ya. Zat Allah tu ada. Bukan soal zat. Soal adanya zat Allah. Nampak tak? Zat ketuhanan tu ada. Jadi ada tu bukan sifat. Hal keadaan ada pada zat Allah tu. Nampak tak? Ya. Kita nak pergi tengok satu orang dah katanya ya. Pergi tengok satu orang dah. Pak Ngah ada lagi tak? Pak Ngah ada. Nah. Tapi mata tak nampak dah. Sifat dia tak. Ini pada muka surat 41 panggan bawah. Maka dalil nakli sifat kudrat. Jumpa insya-Allah. Muka surat 41 bawah sekali. Lanjutan daripada sifat ma'ani dengan segala dalil nakli dan dalil akli. Maka dalil nakli sifat kudrat, maknanya dalil pada Al-Quranul Karim, nukil daripada Al-Quran. Di firman Allah, nahnu qaddarna bainakumul maut, Waqi'ah ayat 60. Nahnu qaddarna bainakumul maut, artinya kitalah yang berkuasa, kata Allah, menetapkan mati di antara kamu. Dan dalil bagi sifat iradat, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, yakni petikan daripada surah Yasin ya. Artinya hanyalah pekerjaan Allah Ta'ala apabila menghendakkan ia akan suatu, berkata ia kepadanya, jadilah engkau, maka jadilah ia menurut bagaimana yang dikehendakinya. Dan dalil nakli pula bagi sifat ilmu, iaitu alimul ghaibi wasyahadah. Az-Zumar ayat 46, artinya Allah Ta'ala yang mengetahui akan perkara yang ghaib dan yang tiada ghaib, yang nyata. Dan dalil nakli bagi sifat hayat, iaitu wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya, dan hendaklah kamu bertawakal kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Itu kita baca dalil-dalil sajalah, tak perlu ada pencerahan lagi, sebab kita dah ikuti pencerahannya, dalil-dalil akalnya sebelum ini. Yang ke-11, dalil sama'. Yang ke-12, dalil basar. Dan yang ke-13, dalil kalam. Tiga-tiga sifat ni dia berserangkai. Senang kita faham, mudah kita ikuti kerana ada kaitan antara tiga-tiga sifat. Yang ni sifat sama', basar dan kalam. Tiga-tiga ni berpaut, berkait dan punya hubungan yang sangat rapat bagi menjelaskan, membuktikan kewujudan Allah dengan sifat-sifat itu ya. Kalau kita bercakap masalah telinga, orang tanya masalah mata, dah mestilah ya. Kalau tanya masalah mata, orang tanya pula masalah mulut, bisu ke dia ni. Tiga perkara tu lazim dia disebut orang ya. Buta, pekak, bisu, sekali serentak. Quran pun sebut kan, summun bukmun umyun fahum la yubsirun. Al-Quran pun rangkai. Itu artinya kelaziman lah ya. Ya. Jadi maka kata musannif, iaitu kiranya Tuhan tiada bersifat dengan sifat yang tiga itu. Dinafikan. Kalau kiranya dinafikan tiga sifat ni daripada Allah, yang sifat sama', basar dan kalam, Allah diletakkan sebagai tidak ada sifat yang ketiga tadi ini, kita baik lagi lah pada Allah. Kacau lah tu lah. Ya. Ini saya lazim akal kita boleh terima ya, secara warasnya
maka bersifatlah dia dengan lawan. Kalau dah tak mendengar, orang kata bekak. Kalau dah tak melihat, orang kata buta. Kalau dah tak boleh berkata-kata, orang kata bisu lah. Lazimnya begitulah adanya, ya. Jadi maknanya lazim bersifat dengan lawannya, iaitu kekurangan. Maka kekurangan bagi Tuhan itu mustahil. Ya, mustahil lah. Tuhan bersifat Tuhan, ya, zat ketuhanan. Ada 3 sifat. Sifat yang lemah tadi, buta, pekak dan bisu. Kalau kita sendiri pun orang kata korang. Manusia ni hebat macam mana sekalipun, korang, ya. Itu dia. Kerana yang berkehendak kepada yang menyempurnakan kekurangan itu melazimkan dia yang baru. Nampak tak? Orang yang buta, orang yang pekak, orang yang bisu tu mesti ada yang membisukan dia, yang memekakkan dia, yang membutakan dia. Makna kata adalah satu zat lain pula yang kena membutakan dia. Jadi lemahlah jadi Tuhan tu, makna kata sudah jadi makhluk. Dia dibutakan, dia dipekakkan, dan dibisukan. Itu lazimlah kepada yang baru. Jadi kalau dah ada macam tu, kalau menafikan 3 sifat tadi ini, maka jadilah, ya, Tuhan itu suatu yang amat kekurangan dan dia bersifat dengan yang baru. Yang demikian itu mustahil, ya. Berkehendak pula kepada yang baru akan dia, iaitu mustahil. Orang buta nak diselekkan, orang pekak nak didengarkan, orang bisu nak dikata-katakan, nak boleh dia bercakap. Maka tentulah ada satu pihak lain pula yang akan bertindak, ya, untuk memberikan kepadanya apa tadi kita sebut tadi ini, seumpama melihat, mendengar dan kata-kata. Itu adalah salah dan tidak betul. Demikian itu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hujah pada akal. Baik. Adapun sebab dihimpunkan 3 sifat, sifat yang 3 itu pada satu dalil. Semua kitab-kitab tauhid yang disusun oleh para ulama tauhid, semuanya sama modul dia, ya. Maritan 3 sifat ni daripada rangkai sekali, dia tak perasin, ya, 3 sifat. Maka dia tanya di mustanif, adapun sebab dihimpunkan sifat yang 3 itu pada satu dalil, kerana bersuatu lazimnya 3 ternafi sifat itu melazimi sifat kekurangan pada Tuhan, ya. Itu dia. 3 sifat ini sangat penting dalam kehidupan seorang manusia dan hubungan komunikasi dan interaksi dan urusan-urusan, ya, muamalah bagiannya. 3 sifat ni sangat penting. Tak ada kaki tak apa, tak ada tangan tak apa, tak ada mulut, tak ada suara tak boleh bercakap, tak boleh melihat, tak boleh kata-kata, habis, ya, putus perhubungan, tidak ada komunikasi, ya. Nak kena pakai orang tengah, nak kena pakai wasilah, ya, nak kena pakai juru cakap, juru bahasa, juru isyarat, banyak cerita. Itu adalah perkara yang penting. Jadi 3 indera yang ada pada kita ini menunjukkan kepada kayalah seseorang itu. Ya, kaya. Seperti saya sebut dulu bagaimana seorang billionaire, ya, daripada Hollywood dululah. Dia ni orang Yahudi, ya. Kaya lah, orang kaya di dunia ni, orang kaya yang keempat tidak kaya, betul lah. Tapi sayang, dia ni nombor 1 dia buta, nombor 2 dia pekak. Cuma dia boleh cakap, semua bagus hari ni, tapi 2 tu ya tak ada, ya. Pekak dengan buta, kena pakai orang juga, kena pakai wasilah, kena pakai petunjuk, kena pakai pengisyarat. Nampak tak, ya? Ya, tu dia. Mujur. Ini dia boleh cakap. Ya, dah. Tapi nak cakap apa? Banyak mana dia cakap? Ya, sebab tertanggung kepada melihat dan juga mendengar. 2 perkara ni paling penting menzahirkan bercakap. Kita nak cakap pun mesti orang tu boleh dengar. Jadi orang tak cakap, dia pasti dia pekak. Dah kuranglah communication. Nampaklah. Tapi dia seorang yang kaya sungguh. Kita tahulah bagaimana perasaan dia, ya. Bagaimana dia punya rasa, dia sendiri tak nampak harta dia, harta kekayaan dia tak nampak. Itu satu di antara kekurangan yang amat nyata. Sebab tu dia kata bila tidak ada 3 sifat ini, miskinlah seorang itu. Walaupun pada peribadi dia, pada harta benda duniawi dia mewah, tapi daripada segi pribadi dia sebagai seorang manusia adalah
sangat miskin. Ya, itu penting. Sebab tu tiga sifat ini disandar kepada Allah sekaligus. Beri erti bahawa Allah yang Maha Kaya. Itu artinya ya. Maka tiga sifat itulah disebut oleh musannif. Ya. Dalil nakli bagi sifat sama'. Sifat sama', innani ma'akuma asma'u wa ara. Taha ayat 46. Ketika Allah perintahkan kepada Nabi Allah Musa AS, ya, untuk pergi kepada Firaun. Ya, ketika dia pulang, dia balik mari, dia balik daripada Madian dengan isterinya Safwara. Jadi mereka telah sampai lah, ya, hampir dalam perjalanan dekat dengan Jabal Tursina. Ada kata Bukit Zaitun, ya, ada kata Bukit Zaitun di Syria. Itu pendapat yang kuat lah, pendapat yang kuat mengikut para ulama tafsir, ya. Di Syria, Bukit Zaitun, Jabal Zaitun nama dia, ya. Dan pendapat yang lain mengatakan di Jabal Tursina, Saint Catherine, Mesir, ya. Dia tak balik Mesir sebenarnya, dia tak balik sebab Mesir Firaun duk cari dia. Firaun, ya, Firaun yang muda lah. Firaun tu baru umur 20 tahun. Masa dilantik jadi Firaun, umur dia 10 tahun. Bapa dia Ramses yang kedua, ya, lantik dia jadi Firaun. Bapa dia dah nyanyuk, maka dia pun jadilah Firaun 10 tahun. Masa 10 tahun lah, masa itulah bersengkita, bergaduh. Dia nak cari sebab Firaun, Nabi Allah Musa AS telah sepak seorang Kibti. Seorang Kibti. Ni cerita ni summary main cerita lah ni, ya. Summary main cerita lah ni. Dialah yang mengasut Nabi Allah Musa, ya, katakan Kibti ni yang telah menyakitkan dia. Jadi Nabi Musa sepak, itu dia lah. Jadi bila sepak tu mati, ya, mati sepak. Itu dia lah. Rasul-rasul, Nabi-Nabi ni kalau sepak orang mati tu. Jangan buat pasal, bukan Nabi Musa saja, semua Rasul Nabi. Nabi Muhammad sekali sama. Sebab Nabi tak pernah jentik orang, tak pernah sepak orang, tak pernah jentik orang. Nabi tak pernah. Dan tak pernah bunuh orang. Tidak ada satu orang pun Nabi bunuh. Tak ada. Ya, itu 3 benda Nabi tak buat, ya. Dan sepanjang hayat Rasulullah tak pernah buat. Jentik tak, sepak tak. Kalau sepak mati. Ya. Kalau kita nak mau ilmu tu kena ambil ilmu Nabi, ya. Ya, sepak orang mati. Ya. Ada ayat sembahyang, wuduk kita. Lepas ambil sembahyang ada wuduk, ada ayat kita boleh baca, ya. Ayat tu Sayyidina Ali baca. Ayat Sayyidina Ali duk ambil ayat tu yang boleh angkat pedang 20 kg. Pedang dia 20 kg tau. Kita nak tanggung kita 2-3 kg betul dia tanggung. Ya. Dia 20 kg boleh tanggung pedang Sayyidina Ali, kan. Itulah amalan dia. Ya. Dia ambil ketika selesai kita ambil wuduk, ayat wuduk itulah adalah ayat tu dia orang amalkan, bacakan. Jadi ini kiai-kiai buat ni. Yang saya dapat pengalaman daripada kiai, ya. Kiai-kiai yang amal ni. Dia kata tu Nabi Musa tu, dia kata itu ayat tu ada dalam kitab Taurat. Ya, sepak orang mati. Kita kalau amal yang tu kacau lah. Tak boleh cintik cucu orang, habis sepak sikit cucu mati cucu. Tepuk belakang dia ayat, boleh patah, ya, dia punya tulang belakang tu. Jangan buat main. Maka tu itu yang berlaku. Memang ada. Benda tu bila disebut dalam Quran, maknanya ada lah. Macam ayat bedah, kan. Dalam surah Isra' disebut, kan. Apabila Rasulullah menjahirkan dalam hadis mengatakan bahawasanya Allah Jibril belah dada Nabi. Benda tu memang kita boleh buat lah. Kalau tak boleh buat, Nabi tak abang lah. Nabi tak akan cerita lah bab tu. Nampak lah. Itu di antara babul hadis yang kita kena baca bab ni, ya. Bila Rasulullah menceritakan bahawasanya Jibril datang, dia bedah dada aku, dikeluarkan hati aku, maknanya benda tu betul, benda tu boleh jadi, memang boleh buat. Kalau tidak, Allah tak akan sebut, Nabi tak akan sebut. Nampak tak? Itu sebahagian daripada dakwah Rasulullah. Maka itu adalah antara kita punya orang alim kita, dia buat kerja tu, ya. Boleh bedah dada manusia, buat keluar jantung live, ya. Kalau tuan nak tengok satu hari, kita pasang
Ni apa? Kita pasang LCD, saya tunjuk gambar dah. Gambar belah dada tu buat keluar jantung. Hangpa tengok sendiri. Ya. Nah. Belah perut buat keluar perut. Ya. Seorang jemaah haji perempuan pergi Mekah dengan saya sendirilah. Biasa dia bercakap begitu, dia kata saya pergi kat dia, ustaz saya buat. Buat apa? Tulang belakang saya. Dia ni stroke. Stroke, dia jatuh jadi stroke. Ya. Punca dia tulang belakang. Pergi kat dia lah orang ni. Pergi kat dia. Nama dia, arwah dia pun arwah. Profesor Dr. Mansur Johari nama dia. Ya. Sentul dia punya klinik kan. Ya. Dia pun mati Covid. Nampak? Walaupun dia boleh bedah orang, hebat dia mati Covid. Mati di US. Dia berubat US tu. Dia kena Covid sini, dia berubat US, mati di sana. Nampak? Dengan Covid dia kalah. Nampak? Covid sikit je. Dia boleh bedah dada orang, boleh buat keluar perut orang. Profesor Dr. Mansur Johari, ya. Dia ni memang pakar bedah. Betul-betul seorang pakar bedah. Kemudian dia pergi ke keraton. Dia belajar ilmu bedah ni. Ayat ni lah. Ayat Jibril bedah tu, mesti ada ayat Jibril bedah tu. Nampak tak? Dia pun pakai ayat tu bedah. Belah orang hidup, ya. Bagi bantai tu, bubuh atas muka, tutup, istighfar, dia buat kerja. Dia bedah dia dalam tu, buat keluar jantung apa semua, dia cuci, buang lemak apa semua, pasang balik, tutup. Oh, nampak tak? Buat keluar perut, seketui perut buat keluar. Rangkai-rangkai pula. Ya. Cuci, belah perut apa semua, pasang masuk, tutup balik. Tulang orang perempuan tu tulang belakang. Buka tulang belakang tu, potong tulang belakang tu, buat keluar serangkai. Tulang belakang tu sambung balik satu, buah balik. Buah. Elok boleh pergi Mekah dia. Proven dengan benda tu ada. Tu kita semua benda tu bila sebut dalam Quran dan hadis, maknanya benda tu ada. Benda tu kita boleh buat. Kita sebut. Jadi Nabi Allah Musa dia sepak lah kawan tu dah mati, maka Firaun yang muda tadi pun hambat dia nak tangkap nak tangkap dia pergi ke Madian. Dia duduk di Madian 10 tahun. 10 tahun di Madian, bila dia balik Firaun tu dia 20 tahun lah. Umur 20 tahun. Tutsa'an Amun nama dia, Firaun tu. Kemudian dia balik mari. Masa itulah dia kena diperintah oleh Allah, pergilah kamu izhab ila Firaun innahu tagha, pergi kamu Firaun kerana dia melampau. Jadi bila dia nak pergi tu, Nabi Allah Musa kata kepada Allah, dia kata kalau dia pergi dakwah ni, dia akan diancam. Firaun ni akan ancam dia. Ya, akan buat berbagai-bagai angkara, mungkin boleh membinasakan dan mudaratkan dia lah. Ya. Allah kata jangan takut, pergilah. Ya. Itu yang bunyi ayat ni. Innani ma'akum, semuanya aku bersama dengan kamu berdua. Ya. Asma'u wa ara, aku dengar dan aku lihat. Jadi jangan takut, pergilah. Baru dia pergi. Itulah. Jadi bila pergi tidur, jurucakap Nabi Allah Harun lah. Nabi Harun ni dia pandai bercakap. Bila dia bercakap tu dengan bahasa yang enak, dengan janji-janji yang menarik, Firaun dah termakan tu. Firaun dah termakan dengan dengan dakwah yang begitu indah, bahasa yang begitu menarik, ya. Jadi dia nak berimanlah kepada Allah. Tapi dia kata, aku sebelum nak buat keputusan, aku kena tanya kepada Haman wazir aku. Apa-apa aku nak buat keputusan, kena tanya kepada Haman dulu. Ketika tu Haman tak ada lah. Ya, lepas beberapa hari jumpalah Haman. Dia tanya kepada Haman, macam mana ni? Harun dengan Musa datang dakwah kepada saya begini, dan saya pun termakanlah dengan mereka punya dakwah tu, dan nak masuklah, nak ikut mereka lah. Itu yang jahat tu. Haman kata tak boleh. Ya, tuanku memang dah jelas Tuhan. Semua orang tahu kata tuanku adalah Tuhan. Macam mana pula Tuhan boleh disembah Tuhan lain? Inilah Haman tu punya jahat. Maka tak jadilah beriman kepada Musa. Itu cerita dia kan. Itu sedikit rangkaian, boleh tengok dalam tafsir lah tuan-tuan. Baik, ini kita tengok dalam surah Taha ayat 46 ni. Artinya bahawasanya aku bersama kamu kedua, hai Musa dan Harun, dan aku dengar dan aku lihat, dan dalil nakli sifat basar, iaitu wallahu basirun bima ta'malun, Al-Hujurat ayat 18. Allah Ta'ala amat melihat dengan barang yang kamu perbuat. Dan dalil nakli bagi sifat kalam, wa kalamallahu Musa taklimah, berkata-kata akan bercakap-cakap akan Nabi Musa, akan cakap yang sempurna, ya. Sebanyak
140,000 kalimah. Tempoh masa yang dia bercakap dengan Allah SWT tu dikira kalau tempoh masa bercakap lah, ya. Kaedah bercakap tu bukan cara kita bercakap pakai mulut, ada suara, ada bunyi, ada, bukan, ya. Bukan kaedah secara manusiawi. Setelah faham tu, sebab bercakap dengan berkata-kata dengan Allah yang sempurna tidak perlu kepada alat-alat suara dan sebagainya. Maka tu berkata-kata yang sempurna tu artinya luar daripada tabi'i manusia, luar daripada tabi'i bercakapnya manusia. Itu bahasanya lah. Jadi makanya dinilai, kalaulah diambil kira masa perkataan kalimah dalam tempoh masa yang begitu lama, dia jatuh sebanyak 140,000 kalimah, ya. Dengan 10,000 bahasa. Allah Ta'ala bagi Nabi Musa tu 10,000 bahasa. Ini sebut dalam Simarul Bahihah Syekh Nawawi Al-Bantin, ya, dalam kitab dia disebut. Itu luar biasalah kalau kita baca balik, ya. Ulama, seorang imam Masjidil Haram, seorang ulama yang terkenal sebagai Nawawi yang kedua. Dia ni Imam Nawawi yang kedua. Alim sungguh, dia sebut dalam kitab dia lah, ya. Baik. Jadi makanya katakan tadi ini, adapun dalil ma'nawiyah yang 7, iaitu kaunuhu qadiran sehingga kaunuhu mutakaliman, itu ialah dalil sifat ma'ni yang 7 daripada kudrat sehingga kalam itu juga lah. Ini tak payah diperpanjangkan lagi lah. Jadi dalil tentang sifat ma'ni yang 7, ma'ni kita dah baca ada 7, ma'nawiyah pun 7. Jadi ma'nawiyah ni tak payah kita perpanjang balik lah dia punya dalil sifat-sifat ma'nawiyah sama dengan dalil sifat-sifat ma'ani, sama. Itu dia lah. Ma'ani lazim, ma'nawiyah sebagai yang dilazimi, malzum, yang dilazimkan. Baik, habis. Ya. Maka dalil sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala lawan 20 sifat itu zahir dan terang. Dengan segala lawan yang wajib 20 sifat itu, maka semuanya sifat kekurangan. Maka kekurangan itu mustahil pada Allah Ta'ala. 20 sifat yang mustahil ni jelas, faham dan begitu nyata. Demikian itu tidak ada kepada Allah, mustahil di atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalil sifat harus Allah Ta'ala, iaitu sifat harus yang satu, menjadikan mungkin atau menyadarkan itu, iaitu jikalau wajib atas Allah Ta'ala memperbuat sesuatu daripada mungkin pada akal atau mustahil pada akal, nescaya bertukar mungkin itu jadi wajib atau mustahil, demikian itu tiada diterima oleh akal. Satu sifat yang harus pada Allah, iaitu sifat harus, sifat jaiz, fi'lu kullu mungkinin aw tarkuhu, ya, berbuat mungkin atau meninggalkan, ya. Jadi sifat ini tidak wajib kepada Allah. Contohnya kita mohon doa, kita berhajat minta doa kepada Allah, ya, tak wajib Allah untuk mengabulkan doa kita. Harus dia nak bagi, harusnya tidak, harus makbul, harus ditolak. Tak wajib bagi Allah. Itu sifat harus bagi Allah. Berbuat langit bumi ini harus, tak wajib. Ya, semua ni makhluk ni baru ada. Asalnya Allah, semata-mata Allah, tidak ada awalan, tidak ada kesudahan. Allah yang maha tunggal, wujud Allah sebagai wujud yang hakiki, secara wujud yang nafsiyah. Tapi Allah dengan ihsan Tuhan mengadakan makhluk, membuat alam langit bumi ini seluruhnya dengan kita sekali. Maka Allah berbuat dengan ihsan Allah, bukan dengan kewajiban ataupun suatu hukum. Ya, sebab itu kita letak pada doa kunut kita, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Itu faham dah tu. Tang tu dah ada sifat harus. Dalam doa tu ada sifat harus, ya. Fa innaka taqdi, semuanya engkau yang menghukum, yang mengqadakan. Wala yuqda alaik, bukan di atas, bukan diqada, bukan kamu yang dihukum atau diqadakan. Makna kata kita tak boleh letak hukum kepada Allah. Wajib kena bagi, mustahil jangan bagi, pasti kena bagi, mesti kena bagi, itu bukan kerja kita. Tidak ada hak apa-apa, ya. Kerana kita adalah makhluk, kita dijadikan dengan ihsan, bukan dengan satu kewajipan. Kalau Allah jadikan kita dengan wajib, lemahlah Tuhan tu. Mesti ada yang memerintah dia, suruh buat. Betul tak? Maka itu tidak wajib kepada Allah untuk mengabulkan doa atau menolak. Jadi atas pada Allah sendirilah sebagai ihsannya. Jadi kita harap bahwasanya
apa yang kita doa tadi ni diperkenankan oleh Tuhan, ya, dengan sifat ihsan Allah, ya, bukan dengan wajib. Kalau wajib Tuhan buat, Tuhan tu pula kena order, kita yang perintah dia, tak bagi salah lah. Kalau benda wajib ni tak buat, apa hukum? Kita dah mengaji dalam hukum taklifi, kan? Wajib apa arti? Perkara yang tak dapat tidak mesti mukallaf mengerjakannya, ya, tak dapat tidak para mukallaf mesti mengerjakannya. Kalau tidak dibuat, maka dia berdosa mustahak, dia azab. Itu dalam fiqh ajak lah. Kita mengaji awal dalam usul fiqh, awal-awal kita dikenalkan apa dia wajib. Jadi kalau kiranya kalau Allah tu wajib buat langit dan bumi, sudah jadi satu kelemahan kalau dia tak buat. Kalau dia tak buat, satu kesalahan. Mesti ada pihak yang akan hukum dia, pasal apa tak buat. Sebab itu tidak wajib kepada Allah mencipta langit dan bumi, mengadakan makhluk, memberi rezeki, menghidup dan mematikan. Tidak wajib. Tapi Allah yang memati, yang menghidup, yang memberi rezeki. Tapi Allah bukan wajib memberi rezeki. Beza dah. Anda kena faham begitu. Ini sifat harus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kata musannif, dan saya bertukar apabila kiranya kalaulah tadi ini pada akalnya saya bertukar mungkin menjadi wajib atau mustahil, demikian itu tiada diterima oleh akal, karena hakikat mungkin itu barang yang sah adanya dan tiadanya. Baik. Dan dalil naklinya firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini dalil nakli bagi sifat harus. Artinya Allah menjadikan kamu dan segala perbuatan kamu. Nampak? Allah jadikan kamu, hak sembahyang kamu buat tu pun Allah jadikan. Bukan kamu boleh sembahyang sendiri. Nampak ya? Kamu hidup, jantung kamu berdegup, jantung tu pun Tuhan gerak boleh berdegup. Denyut jantung daripada nadi kamu pun kerja Allah juga mendenyutkan nadi kamu. Darah kamu berkisar berjalan dalam pembuluh darah, kerja Allah juga yang menjalankan darah. Nampak? Ya? Kamu boleh keluar bunyi nafas keluar masuk, angin keluar masuk daripada mulut nafas kamu, itu juga kerja Allah juga yang mengeluarkan, yang memasukkan, yang memberikan kamu pernafasan. Jadi tidak ada satu zarah pun, melainkan semuanya adalah perbuatan Allah. Macam itulah kita kena tauhidkan Allah secara tauhidul af'al, mengasahkan perbuatan Allah. Baik ya? Kalau tidak, kita belum lagi sampai kepada mentauhidkan Allah. Ya, tidak ada mana-mana suku atau mana-mana pihak atau mana-mana zat atau mana-mana makhluk atau mana-mana unsur yang berkongsi, yang bersyarikah dengan Allah dalam kejadian langit dan bumi ini. Faham ya? Maka itu dikenal di sini bahawa Allah adalah semata-mata Dia, wujud pun Dia, wajib Dia, semata-mata Dia, hanya sebagai Tuhan yang Maha Asa dan Maha Tunggal. Itulah Dia. Baik, bahagian sifat 20 sikit lagi. Kita baca ya. Adalah sifat 20 yang wajib bagi Tuhan itu terbagi kepada 4 bahagilah. Kalau kita dah mengaji semua sifat 20 ni, kita buat kesimpulan ya, kesimpulan yang mesti jadikan sebagai kaedah yang kita ikat sebagai i'tikad. Kaedah tu kita ikat dia jadi i'tiqad. Kalau kaedah kita ikat dia jadi i'tiqad, yang benda kita ikat, simpul, pegang dia pada pegangan keyakinan kita. Ya. Sifat 20 yang wajib bagi Tuhan itu terbagi kepada 4 bahagian. Yang pertama sifat nafsiyah, maka dinamakan juga sifat subutiyah. Sabit dengan Allah, tidak ada pada yang lain tak wujud. Itu makna kata, itu yang kita sebut tu ya. Bila kata Allah tu sifat nafsiyah, sifat subutiyah, sabit. Subutiyah tu sabata sabit, subut maknanya itu satu yang ditetapkan sahaja, tidak termasuk dalam golongan ada dan golongan tiada. Nampak tak? Tak bunyilah ya. Ada ke tidak? Contohnya kita tiang. Ya, kalau kita tiang tu ada tiang. Orang tanya ni apa nama di Mekah lagi, bila masuk Masjidil Haram pintu nombor 42. Ada lagi tak tiang jin? Orang tanya. Ada tak tiang jin? Tak ada tiang jin tak ada dah. Semua dipotong, diperbuat habis, dia persamakan rata dah. Tak nampak ada tiang jin, pasal orang lebih peluk. Saudi buat begitu pasal orang lebih peluk tiang ni. Tu punya sahabat tadi. Tuan-tuan kalau kada tiang tu jenuh, sahabat tadi besok pergi cari yang buat murah. Peluk tiang ni. Peluk tiang ni dapat hajat. Saat ni kita nak baca surah jin je. Peluk tiang jin, minta hajat. Hajat apa? Insya-Allah dapat. Tak ke syirik tu. Tu dia. Tiang tu seketika buat Masjidil Haram dulu ni, mula-mula buat Masjidil Haram dia pasang tiang.
Bukan zaman Rasulullah lah, ni zaman Walid Khalifah Bani Abbasiyah. Lah. Nak perintah baru nak buat tiang tu, satu tiang tak ada pasang, semua tiang pasang dah, tiang tu satu tak pasang, tak sempat nak pasang. Malam dia tengok tiang tu ada, duk terletak elok, duk tidur elok. Besok pagi tiang tu ada. Siapa pergi pasang tiang? Lah, nak angkat ni. Jadi dia ambil kesimpulan, kononnya yang pasang tu jin. Kononnya yang pasang tu jin, bukan confirm kata jin yang pasang. Itulah cerita jadi tiang jin. Nampak tak? Nak bagi dia beza pada tiang lain, ikat pula gelang di kaki dia. Buat gelang di kaki tiang. Dia orang tengok gelang tu, orang faham lah. Nampak tak? Oh, tiang ni tiang jin. Tahun 2000, tahun 2004 tak ada dah tiang tu. 2004, 2003 ada lagi. 2004 tak ada. Habis dah tiang tu, tak wujud lagi lah. Sampailah sekarang ni tak wujud dah. Itu cerita dia lah. Jadi makanya kita ambil kata tiang tu ada ke tidak? Ada tu, dia bukan sifat. Ada tu bukan sifat. Ada tu hal keadaan tiang sebagai ada. Itu bagi subut, yang kita subutiah tu. Yang kita sifat Allah tu subutiah, Zat Allah tu ada. Bukan soal zat, soal adanya zat Allah. Nampak tak? Zat ketuhanan tu ada. Jadi ada tu bukan sifat. Hal keadaan ada pada zat Allah tu. Nampak tak? Kita nak pergi tengok satu orang dia katanya, pergi tengok satu orang lah. Pak Ngah ada lagi tak? Pak Ngah ada. Tapi mata tak nampak dah. Sifat dia tak nampak. Telinga tak ada dah, tak dengar dah. Mulut tak cakap dah. Nampak dah? Kaki tangan pun tak bergerak dah. Nampak tak? Duduk terentang tempat tidur je lah. Kelipok yang mata duduk tengok orang. Ada tak? Kita nak tahu ada ke tidak? Bukan ada mata, bukan ada telinga. Telinga, mata tu buat lain. Nampak tak? Ada tu keadaan zat. Zat. Pak Lang tu ada zat, Pak Ngeh tu ada zat. Zat dia wujud. Itu kata zat tu wujud. Wujud dia sebagai wujud manusia. Allah Subhanahu Wa Taala wujud nafsiyah. Itu panggil dia. Itu erti dia beza sikit. Jadi maka dia kata musannif, ditetapkan saja tidak termasuk dalam golongan ada dan golongan tiada. Nampak tak? Benda tu kita hukum sebagai ada, macam tiang tadi lah. Ada tak tiang? Ada. Bukan tiang tu, ada ke tidak? Dia nak tanya ada ke tidak? Ada hal keadaan tiang yang wujud tu, ada ke tidak? Jadi ada tu bukan sifat. Jadi kalau kira sifat 13 di atas kaul rajih Imam Abul Hasan Asy'ari, pada asalnya 12 ya. Pada asalnya 12 ya. Bukan 13. Sebab yang satu itu, oleh kerana Imam Abul Hasan Ibn Abu Mansur Al-Maturidi mengatakan dia sebagai hal keadaan zat Allah wujud. Imam Abul Hasan Asy'ari pula mengatakan dia adalah ain zat. Ada beza. Dua orang ulama ni tak sama. Imam Abul Hasan Asy'ari mengatakan dia ain zat. Memang ada zat Allah tu ain zat, tapi ain zat Allah tu bukan lagu ain manusia, bukan makhluk. Nampak tak? Bukan berfigure, bukan berangka, bukan bertubuh, bukan berpihak. Nampak tak? Tidak ada satu unsur-unsur secara lahiriah yang boleh kita samakan zat Allah. Begitu juga secara batiniah. Jadi makanya kata tadi ini, kewujudan Allah mengikut Imam Abul Hasan Asy'ari wujud ain zat. Tapi Imam Abul Mansur Al-Maturidi kata hal keadaan zat. Jadi maka dibilang dia sebagai 12 sifat. Jadi nak bagi faham 12 sifat tu, masukkan wujud tu jadi sifat lah. Macam sembahyang lah. Sembahyang 13 sifat kan, 13 rukun kan. Asalnya 12 ya. Sembahyang bukan 13, asalnya 12 rukun. Berdiri tak masuk rukun. Nampak tak? Sebab memang kena berdiri. Orang sembahyang memang kena berdiri, betul tak? Kalau tak berdiri macam mana nak sembahyang? Aqimis salat, tegakkan salat, kena berdiri. Jadi berdiri itu adalah syarat kepada Fatihah. Fatihah sah dibaca, rukun Fatihah sah dibaca dengan syarat yang pertama, kena baca dalam keadaan berdiri. Jadi berdiri itu syarat kepada rukun Fatihah. Nampak tak?
Nak bagi senang faham, ambil berdiri itu pibuh jadi rukun nombor 1 tu cerita dia. Tarik daripada syarat rukun Fatihah tu, sandarkan kepada rukun yang pertama tu jadi 13 ya. Nampak? Sebab tu bila mari sembahyang sunat, potong dia. Bila kita buat sembahyang sunat, jadi 12 balik. Berdiri itu sunat, tak wajib. Sembahyang sunat, berdiri itu sunat. Nampak tak? Bukan wajib ya. Tanpa buka kitab fiqah, tengok kitab fiqah baik-baik. Itu dah. Semua sebab kita kena mengaji semua. Jadi maknanya macam tu dia faham. Nak bagi senang, Imam Nawawi rahimahullah anhu dalam Syarah Muhazzab lagi terang. Dalam Syarah Muslim, ya, dia kata tadi rukun sembahyang 17 tu. Itu dia. Bukan 13, 17. Pasal apa? 4 rukun kena sandak tomak ninah. Nampak tak? 4 rukun kena sandak tomak ninah. Rukuk kena ada tomak ninah, berhenti sekejap. I'tidal kena tomak ninah, berhenti sekejap, baru nampak rupa i'tidal. Nampak tak? Sujud 2 kali kena nampak tomak ninah, baru nampak kerja sujud tu memang wujud. Nampak tak? Duduk antara 2 sujud kena ada tomak ninah. Jadi 4 tomak ninah tu syarat kepada rukun yang 4. Nak bagi senang kita mengaji supaya senang ingat, ambil 4 syarat tu, jadikan rukun jadi 17 tu. Habis senang. Nampak tak? Itu sebab jadi 17. Yang masyhur 13 lah kita mengaji. Imam Nawawi kata 17. Silakan muazzin dengan segala hormat mengundangkan azan, silakan.